Okay, hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, so saya nak tunjukkan pembelian entry lah. Okay, untuk WTI. Jadi kita buat case study terlebih dahulu. Okay, so kalau kita tengok sepanjang beberapa hari ni dia memang dalam keadaan downtrend lah. So kalau kita tengok H1 memang ada, kita baca teknik dulu lah. Teknik, kita tengok pada ABC teknik. Okay, kita pergi ke H4 terlebih dahulu. Alright, so kita ada nampak ini yang time frame yang besar. Okay, so kita marking dekat sini sebagai A. A adalah tempat yang paling tinggi. Okay, ini adalah tempat yang paling tinggi A. Ni tak tinggi, dia ada lagi high dekat sini lah. Okay, so kita tarik sikit lah. Okay, ini adalah tempat paling tinggi A. Okay, kemudian dia mulakan penurunan. So kita buat, dia buat B dekat situ. Okay, so markingnya sebagai B. Dekat mana B? Sekejap kita tunjuk. Right. So B dekat dia sini ya. Okay, kemudian C adalah nilai retracement sebelum dia sambung buat penurunan. So C dia dekat sini kan. Dia mesti tak boleh lebih daripada A. Okay, so C lengkap lah ABC dekat sini. Dan ini untuk H4. So, bila kita tarik Fibonacci daripada B ke A, right, yang mana ini jangkaan saya lah. Jangkaan saya dia dah habis buat penurunan. Dan kalau kita tengok, ni adalah merupakan support dia lah. Okay, so kemungkinan dia dah nak mula rebound. Okay, so kemungkinan dia dah nak mula rebound, tapi belum ada sebarang signal. Okay, kalau kita tengok H1 dah ada signal. H4 tak ada signal. H1 dah ada signal. Okay, saya padam dulu yang ini. Okay, ABC ni yang kat atas ni saya tarik buat ke bawah. A adalah nilai yang paling rendah. Okay, A adalah nilai paling rendah. Kemudian B adalah nilai permulaan kenaikan. Dan C adalah nilai retracement. Okay, kat sini lah ni. Okay, normally saya beritahu lah. Sebelum dia naik, dia break dulu dan dia akan turun balik ke paras B tu sendiri. Ni paras B. Kita ambil ni paras B. Okay, normally dia akan turun dulu ke paras B sebelum dia melakukan kenaikan. Okay, so kita tengok time frame yang lebih kecil. Saya skip 30 minit, saya skip 15 minit. Kita pergi kepada time frame 5 minit. Okay, kalau kita tengok kepada time frame 5 minit. Okay, A di sini, B di sini, C adalah sini lah sebenarnya. Okay, kita boleh tengok lebih jelas. Okay, ABC kenaikan. Okay, so sekarang ni dah ada pun ABC kenaikan. Okay, daripada sini lagi dah ada dah. Ni A, ni B, ni C. Yang kecil. Okay, A, B, dan C. Sini dah ada dah. Okay, dah ada dah. Tapi dia buat ABC turun saat dia naik balik dan dia break hak yang ini. So lebih meyakinkan sebab dia dah main dalam time frame yang besar. Okay, dia dah main dalam time frame yang besar. So lebih meyakinkan. Alright, jadi dekat sini kalau kita nak entry buy, boleh dikatakan agak selamat dah. Okay, boleh dikatakan agak selamat, tapi dia punya level cut loss agak jauh kat bawah. Okay, level cut loss dia dekat mana? Level cut loss dia kalau dia break bawah pada A ni, maka dia belum bersedia untuk naik. Okay, tapi apa-apa pun, saya beritahu ini adalah satu petanda awal yang dia dah nak naik. Okay, so kita pergi tengok Dow Jones. Okay, sekejap. Kita tambah kat sini. 230 lah. Okay, so kita tengok time frame H1. Yang mana time frame H1. Okay, kita buang dulu. Kita ambil properties. Candlestick. Show us line. Show grid. Okay. Right. Belum ada sebarang signal kenaikan. Tapi ada dah tanda-tanda yang dia nak mula naik. So just refer saja. So berbalik kepada WTI. Okay, saya nak masuk buy dekat sini. Okay, so saya nak masuk buy. Okay, kita cuba 0.11. Okay, kita buy dekat sini. Okay, mana cut loss saya? Cut loss saya adalah kita ambil paling hampir. Okay, yang mana paling hampir maksud saya adalah dekat
kat sini lah. Okey, ni A, ni B, dia cuba buat C. Kalau dia break ni, dia jadi ABC kecil. Okey, faham lah. Tapi dia tak break lagi. Ni A adalah nilai paling tinggi. B adalah nilai dia mula nak turun. C adalah nilai-nilai retracement. Kat mana tak tahu. Mungkin kat sini. Kalau dia break bawah pada B, saya kena kat loss. Okey, jelas kat itu. Okey, itu satu. Kita buang dulu ABC ni. Supaya lebih jelas untuk kita tengok. Okey. Jadi saya confident yang dia naik. Okey. Jadi nak entry beberapa kali. Saya tak akan entry sekali. Saya akan entry beberapa kali. Yang ni persoalan yang orang suka tanya. Okey, contoh insert view navigator. Terminal. Alright. Okey, so dalam keadaan rugi sekarang 187. Okey, so saya menggunakan margin $500 dan saya akan entry lagi. Orang suka tanya, contoh saya nak masuk beberapa kali. Contoh 001 saya nak masuk 10 kali. 10 entry. Orang akan tanya, kenapa tak entry 1.11 terus? Kenapa nak kena 10 layer banyak-banyak? Okey, so saya bagi jawapan Jawapan dia kadang-kadang kita dah entry kat sini. Kemungkinan dia turun lagi, kita nak layer lagi kat bawah. Kemungkinan dia turun lagi, kita nak layer lagi kat bawah. Kemungkinan dia turun lagi dan kita nak layer kat bawah. Jadi average untuk pembelian tu tak sama. Maksudnya kat sini kita beli pada harga 37.7. Bila dia turun lagi 37.5 contohnya. So dia akan jadi average 37.6. Jadi kalau kita masuk terus semua dekat sini, maka bila dia turun kita dah tak boleh entry dah. Jelas tak itu? So harga yang kita dapat tu agak tinggi lah, melainkan kalau kita cuba pecah beberapa layer, okey, so mungkin kita akan dapat nilai yang lebih kecil lagi. Okey. So apa-apa pun dekat sini saya cuba untuk letak buy stop dekat bahagian atas terminal sekejap navigator. Okey, ada. Alright. So saya akan buat buy stop di beberapa location, beberapa paras lah. Contohnya saya ambil mana okey, so saya buy, saya letak dekat area sini tapi atas sikit lot saya letak 007 distance 1 layer saya ambil 5. Saya tak tekan ni, sorry. Terus sekali lagi saya letak buy kat atas sikit 007 distance kita ambil 1 kita ambil 5. Okey, alright, so dia letak saya itu. So macam ni. Jadi kita tahu spread kita bayangkan 30. Okey, so bila spread 30 kita ambil lebih sikit pada 37910 lah. Okey, so bila dia break dia akan dapat. Okey, yang ni kita boleh ubah-ubah lagi. 2, 3, 4, 5. So kita ada 5 kawasan yang kita letak. Okey, so TP saya tak letak lagi. Okey, so kita pergi tengok kepada time frame H1. So kita jangka sebenarnya dia boleh turun lagi lah sampai ke paras-paras 100 tadi, barulah dia akan naik. Okey, so saya buang dulu marking yang ini. Kita ambil nak tahu TP dia sampai mana. So jangkaan TP adalah pada kita ambil kat sini 261 sebab area support lama. So ini adalah 261, jadi kita ambil dekat area support lama lah TP dah. So kita boleh letak TP siap-siap dekat situ. Okey, so, maksudnya kita letak je lah TP kat itu siap-siap. Boleh, tak ada masalah. So cara nak letak TP, ambil TP ni kalau biasa pun just ni je lah, buat apa, right click je lah, modify. Okey, jadi macam saya akan letak TP siap-siap. TP yang saya suka letak, saya akan letak. Okey, contoh macam tu. So saya letak untuk semua TP kat itu. Jadi kita tengok kat bawah ni semua ada dah TP. Ni kat bawah ni sekali letak lah, semua dah ada TP kat bawah ni. Okey, so yang baru saya entry, yang instant entry adalah 011. Okey, yang saya buat pending order adalah 007. So kita tengok apa akan berlaku. So untuk sekarang dah profit sikit lah, profit sikit. Okey, so kita tengok nanti apa akan berlaku
Okey, so saya sambung sikit di sebelah malam lah. Pukul 12.45 pagi dah. Daripada tadi tu. Daripada petang tadi. Okey, so far tadi saya buat pembelian dah dekat sini lah. Tapi dia ada ABC. Waktu ni saya buat pembelian, saya ingat lagi area ni lah. Dia buat ABC sell. So apa saya buat tadi, saya kat loss. Dan saya cover dengan sell. Lepas tu dia naik, nasib baik dia turun balik. Tapi saya tahu dia nak naik. Jadi saya tetap berpegang kepada yang nak naik. Jadi saya tetap berpegang kepada buy. Cuma buy stock apa semua tu saya cancel tadi. Yang ada cuma hak ni je lah. Yang ni tadi so saya profit lebih kurang dalam $129 dah. Okay, so ni ada lagi sikit. Kita cuba nak capai TP. Tengok kalau tak boleh close manual je lah. Sebab saya duduk 24 jam kat depan PC. Saya beli, okay, saya entry dan saya keluar lah. Saya buat kerja saya. Sambil-sambil jeling-jeling tengok lah. Okay, tapi ni waktu maghrib tadi ni. Okay, yang mana dia naik waktu tu saya kalut. Dan tiba-tiba dia turun. Ni saya sempat jual sebab apa? So saya tengok dia based on 1 hour tadi. Okay, kita tengok juga 1 hour. Dia hanya buat jarum saja beberapa kali. Dan macam saya kata lah, dia mesti akan pergi ke area 100 dulu sebelum dia nak sambung kenaikan. So far Alhamdulillah, dia pergi balik ke area 100. Lepas dia break 100, ni ya, lepas dia break 100, dia turun semula ke area 100. Dan dalam masa 1 hour punya candle, tak ada apa close di bawah tu. So far, still okay lah. So kita jangka dia boleh pergi sampai ke atas ni. Mungkin esok lah. Ni mungkin esok, bukan hari ni. Kalau hari ni rezeki banyak lah. Okay, tapi apa-apa pun CTP saya hanya letak dekat support yang lama dulu. Okay, bawah sikit pada 261. InsyaAllah sekejap lagi sampai lah tu. Okay, memandangkan dah tukar jam ke pukul 1. Okay, so dia tak berjaya open dekat yang lama. Saya kena pangkau dulu satu. Okay, dia tak berjaya close dekat di atas support become resistant. Okay, so saya ambil keputusan untuk close semua secara manual tanpa tunggu TP. Esok kita sambung lagi. Dah pukul 1 dah kot. Takkan saya nak tunggu lagi. So far Alhamdulillah, saya ingat saya nak capai tadi TP yang saya letak dekat atas tadi. Kalau sampai dekat sini, saya punya ROI 100% lah lebih kurang. So kalau saya dah close macam ni, so tak sampai lah 60, tak sampai lah dalam 100%. So lebih kurang dalam 60% sahaja. So far okay tak? 60%, 3 kali 4, RM1,200. Okay, so saya nak terangkan teknik ABC serba sikit untuk refresh. Okay, untuk kita refresh beranda. Alright. Yang mana normally saya akan ajak benda ni. Dan sebelum ni pun saya dah ajak. Teknik ni adalah ABC teknik. Yang mana setiap time frame boleh guna, tak ada masalah. Tapi nak cepat, kita pakai time frame 5 minit. Okey, mari kita tunjuk. Sebenarnya dia tak ada lagi signal sell dekat sini. Cuma mungkin dia retrace kejap, nanti dia sambung esok pagi dia naik ke. Itu kita tengok esok pula. Sebab kita dah nak layan tidur lah. Faham tak? Saya lah. Okey. So, konsep ABC ni anda kena faham satu je. A adalah nilai paling atas ataupun nilai paling bawah. Okey. Kita ambil nilai paling atas terlebih dahulu. Alright. So A adalah nilai paling atas sekiranya dia sedang naik. Contohnya macam ni. Okay, kita boleh marking dia. A dekat mana? Mana dia? A. Okay, A kita boleh marking dekat sini. Alright, A kita boleh marking dekat sini. So di situ adalah A. A adalah tempat apa? Tempat yang paling tinggi ketika dia naik. Ni dia sedang naik lah ni. Okay, kita cari nilai A. A adalah tempat paling tinggi ketika dia sedang naik. B apa? B ni arah ataupun nilai permulaan penurunan. Okey, B adalah nilai permulaan penurunan. Kita katakan B nanti dekat situ. Kita katakan dia tak berlaku lagi. Okey, katakan B dekat situ. Okey. So dia akan buat macam mana nanti? Contohlah dia turun sampai B, then dia retrace untuk naik semula. Okey. So dia naik semula. Saya nak buat macam mana ni bagi nampak lukisan ni ya. Okey, tak apa. Dia ada cara dia. Sekejap saya screenshot. Kita pergi dekat pin je lah. Okey, tengok betul-betul lah. Setiap kali saya tunjuk live trade, saya cuba ajak. Kenapa saya buat apa benda yang saya buat tu. Dan sebelum ni pun saya dah ajak dah. ABC tu lah tak pergi mana. Okey, kita katakan A. Okey,
dan dia akan turun pergi ke B, lebih kurang macam ni lah. Kita katakan nanti dia jadi macam ni. Selepas tu dia buat semula sampai dekat sini, katakan dia naik buat retracement. Mungkin area ni retracement, jelas tak? Okey, selepas dia buat retracement tu, dia turun dan break B. Maka bila dia break saja B ni, maka barulah kita kategorikan dia dekat sini sebagai nilai C. Boleh besar ya C dia. Okey, nilai C dekat situ. Ni C je nah. Okey, dapat kat situ. Right? So inilah ABC. Maksudnya ketika dia naik, okey, ketika dia sedang naik, kita mencari ABC cell. So macam mana nak dapatkan ABC cell? A nilai paling high, B nilai permulaan penurunan, C adalah nilai retracement. So bila dia break B, barulah kita panggil dia ABC. Katakan C ni tak jadi kat sini. Contohnya dia, okey, apa berlaku adalah dia naik lagi dan break A tu. Okey, apa berlaku, dia tak sampai sini, dia P dan break A. Maka bila dia break saja A, maka A ni tak valid lagi dah. Sebab apa? A adalah nilai paling tinggi. Kena ingat betul-betul, A adalah nilai paling tinggi, B nilai permulaan penurunan, C adalah nilai retracement. Make sure C tu tak lebih daripada A. Okey, dapat lah. Itu bila kita nak kesan penurunan. Sama juga kita nak kesan kenaikan. Okey. So macam dekat sini. Ni paling rendah. Dalam banyak-banyak dia turun, inilah nilai paling rendah. Kita tengok pada chart semula lah. Okey, dalam banyak-banyak dia turun, inilah nilai paling rendah. Tak cakap kita boleh back balik. Daripada dulu dia turun, dia naik, dia turun. Inilah setakatlah, inilah nilai paling rendah. Jadi kita letakkan dekat situ sebagai nilai A. Okey, kita letakkan dia sebagai nilai A. Kat sini, B dia adalah nilai permulaan kenaikan. Okey, saya besarkan sikit lah. B dia dekat sini, C dia dekat sini. Nampak tak? Okey, so bila ada ABC saja, kita bolehlah target price dekat mana. Maksudnya kita boleh anggaran. Kita boleh buat agak-agak lah nak naik ke mana. So cara dia saya dah ajak banyak kali dah. Kita tarik daripada B ke A. So tarik daripada B ke A. Capai dah 161. Ni semalam dah cerita. Jadi bila dia nak membawa ke hari lain, kita tengoklah di time frame 1 minit, 1 jam. Okey, time frame yang lebih besar. Sebab apa? Daripada semalam bawa ke hari ni, dia ambil beberapa jam, nampak tak? Sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam, 9 jam. Dah lebih daripada 12 jam dah. Okey, so kita tunggu time frame yang lebih besar. Jadi A dia dekat sini, B dia dekat atas, tu lagi, C dekat sini. C lebih daripada A? Tak lebih. Faham tak? Tak lebih. Okey, so tengok betul-betul. Okey, A dekat sini, A paling rendah, B nilai permulaan kenaikan, C adalah nilai retracement. Kalau C ni bawah daripada A, kita tak panggil C. Maka A ni pun tak valid. Jadi seperti biasa, kita akan tarik Fibonacci daripada B ke A. Ambil daripada B, bawa ke A. So ni target price dia. Dan next target price adalah ke atas. Normal lah 1 jam. Bukan. Okey lah tu, dah capai dah TP 161 ni. Banyak kalau kita kira break 100 ni. Kan, kalau kita kira break 100% ni, bawa pergi ke 161, dah capai TP ni banyak tu, 663 pip. Okey, maksud dia kalau 0.01, 6 dolar profit. Kalau 0.1 sama dengan 60 dolar. Banyak 60 dolar. Kalau 1 lot 600 dolar. Kalau salah betul kata saya. Okey. So, kalau kita tengok daripada besar punya time frame, okey, H1 dah ada nampak tanda-tanda dia nak naik semula. Sebab ABC untuk time frame 1 jam ni dah ada. Okey, dah muncul lah ABC untuk time frame 1 jam. Dan dia dah break lah. Nampak macam saya kata tadi. Bila dia break 100, dia akan turun balik ke 100. Maksudnya sini 100 lah. B ni 100 lah saya kira. Okey, bila dia naik tadi, saya kata dia akan turun semua. Dia turun pun dia buat jarum saja di time frame 1 jam. Okey, ni mungkin dia turun sekejap. Mungkin dia akan sambung naik esok. Itu saya, Allahuakbar lah, pukul 1 lah. Pukul 1 pagi ni, lalunya market besar lah. Jadi sideways lah. Kan? Okey, so kalau kita tengok daripada long term juga, tak ada lagi se-strong. Se-strong lah. Sekuat lah. Ni ada dulu tapi dia turun balik. Boleh jadi juga ni dia buat ABC, dia dah sampai 161, dia turun balik. Sebab dulu sampai dah 161. Mana dah? Dulu tak capai 161 dan dia turun balik. Nak macam mana?
momentum waktu tu. Okey, turun. Tapi yang ini capai 161. Sebila capai 161, kemungkinan besar dia strong kenaikan. So kita tengok apa akan berlaku masa depan, kita tak tahu. Okey, so kalau kita tahu, kita boleh balon dah banyak-banyak. Marah. So apa-apa pun money management jaga, ilmu kena ada. Ilmu ada, insya-Allah boleh buat profit. Boleh buat profit, boleh memaksimumkan profit, boleh meminimumkan